Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Keempat. Ini keempat. Wajib kita percaya dan i'tiqad tetap dan sabit wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafatuhu Ta'ala lil hawadith. Wajib kita percaya, yakni wajib kita beriman dan i'tiqad. Ini i'tiqad pegangan hati tetap dan sabit wajib. Wajib yakni wajib akal. Ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Barang yang tidak boleh digambar pada akal ketiadaannya. Apa? Itu dalil akli. Wajib akli. Ini wajib kat sini wajib akal. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan mukhalafatul lil hawadis, mustahil lah. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, yakni bersalahan tidak menyamai Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Dengan bahawa zatnya bukan jirim. Bersalahan dengan tidak menyamai Allah Ta'ala bagi segala yang baharu tu seperti tidak menyamai Allah Ta'ala dengan makhluk ini. Nampak? Seumpama makhluk ini malaikat, jin, manusia, seumpama demikian itulah. Walaupun daripada segala segi. Nampak? Sebab tu dia cakap kat situ dengan bahawa zatnya bukan jirim. Kita ni jirim. Allah Ta'ala tu zatnya bukan jirim. Jirim benda yang ialah benda yang cantum-cantum. Tak jirim. Jirim ialah benda yang cantum-cantum. Bukan jisim. Nampak? Bukan jisim. Jisim yakni ialah benda yang mengambil ruang lapang seperti makhluk. Macam kitab ni. Kitab ni ruang lapang dia sini je lah. Dia tak ambil tepi, dia tak ambil tengah. Dia ambil tengah aja. Dia tak ambil sini, dia tak ambil sini, dia ambil sini je. Tu jirim. Faham? Dia ngambil kat sini je. Jirim ke jisim? Jisim tadi benda yang cantum-cantum. Faham? Jirim pula benda yang mengambil ruang lapang. Faham? Benda yang mengambil ruang lapang macam kitab ni. Kitab ni duduk kat sini. Dia ambil ruang lapang sini je. Dia tak ambil sana, dia tak ambil sini. Dia ambil sini. Faham? Faham ke faham? Dan bukan jauhar. Yakni jauhar yakni jauhar ni ialah benda yang paling kecil. Faham? Nak terjadinya kitab ni ada berjuta-juta jauhar. Sebab jauhar ni tak benda yang tidak boleh belah bagi. Faham? Benda tu paling kecil. Jadi Allah Ta'ala bukan jauhar. Allah Ta'ala bukan jauhar. Nampak? Dan sifatnya ni Allah Ta'ala tu bukan arad. Yakni arad ni ialah suatu yang benar-benar wujud, yang memerlukan tempat untuk menempatkan diri padanya seperti warna. Nampak? Ialah arad ni ialah sifat yang nak menempatkan diri dia pada zat tu baru dia boleh ada. Macam hijau ni. Hijau pada kitab ni. Nak kena ada kitab ni baru boleh ada hijau ni.
Faham? Nak kena ada meja ni baru boleh ada merah ni. Itulah arat. Jadi sifat Allah Ta'ala bukan arat. Dan perbuatannya Allah Ta'ala itu tidak berkehendak kepada barang yang sudah ada. Nampak, perbuatan Allah Ta'ala tak berkehendak barang yang sudah ada. Seperti alam ni. Alam ni dah ada, Allah Ta'ala tak berkehendak nak buat alam ni lagi. Sebab alam ni dah ada. Faham? Pendek katanya, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu ini. Pendek katanya, Allah Ta'ala tu tak sama. Tak sama walaupun daripada segala segi, daripada sudut. Allah Ta'ala tu bagi segala yang baharu ini. Betul. Tanya sikit je. Kalau lah Allah Ta'ala tu bukan jirim, bukan jisim, bukan jahat. Habis tu Allah tu apa? Kalau ada orang tanya kita, Allah Ta'ala bukan jirim, bukan jisim, bukan jahat. Tak tahu. Tak tahu. Ni kalau ada orang tanya kita, kita jawab macam ni. Tidak ada siapa yang tahu tentang Allah Ta'ala. Nampak? Melainkan Allah Ta'ala sajalah yang tahu tentangnya. Dalil dia mana? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada seperti seumpamanya Allah Ta'ala itu sesuatu pun. Wa huwas sami'ul basir, iaitu ialah yang maha pendengar dan maha melihat. Sami'ul basir. Apa yang terlintas di dalam hati kita itu bukannya Allah Ta'ala. Nampak? Apa yang terlintas dalam hati, dalam fikiran kita, contoh kita cakap Allah Ta'ala macam ni, Allah Ta'ala pendek, Allah Ta'ala panjang. Nampak? Tu bukan Allah Ta'ala. Selagi mana terlintas dalam hati ni bukan Allah Ta'ala. Lemah daripada mendapatkannya, itulah kedapatan. Yang ni kita lemah nak mengetahuinya Allah, zat Allah Ta'ala tu, itulah kedapatan, itulah kenal Allah. Contoh macam ni lah, Panjang Izzuddin cakap, ada orang tanya macam mana Allah, lepas tu dia cakap tak tahu. Itulah tandanya dia kenal Allah. Sebab nak cerita Allah Ta'ala ni tak ada siapa boleh cerita. Jadi Nabi Lemah daripada mendapatkannya, itulah kedapatan. Allah Ta'ala bersalahan daripada yang demikian itu. Ini Allah Ta'ala tu tak sama dengan demikian itu. Demikian itu jauhar, jirim, jisim, arat, apa semua tu lah. Ya Allah Ta'ala itu tetap ada. Walaupun Allah Ta'ala tak sama dengan jirim, dengan jisim, dengan makhluk, dengan alam ini, tapi tetap Allah Ta'ala tu tetap ada. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad tidak ada sama sekali, mustahil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya. Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, iaitu bersamaan bagi segala yang baharu. Sifat lawan bagi mukhalafatu ta'ala lil hawadis ialah sifat yang lawannya ialah bersamaan dengan segala yang baharu. Nampak? Bersamaan dengan segala yang baharu. Apa beza zat Allah dengan zat makhluk? Zat Allah Ta'ala tidak memerlukan tempat untuk dia ada. Kami itu tak. Adapun zat makhluk ialah memerlukan tempat untuk dia ada. Nampak? So, zat makhluk ialah jirim. Zat makhluk ialah jirim, benda yang cantum-cantum.
Adapun zat Allah Ta'ala tu bukan jirim. Faham? Zat Allah Ta'ala tak cantum-cantum. Buang. Itulah Nah. dalil yang di atas yang demikian. Ini dalil Minum air. Allah Ta'ala tu bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala hawadis, dan nak nafikan yang Allah Ta'ala tu bersamaan dengan makhluk itu ialah dalil dia firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Artinya tiada sesuatu seumpama Allah Ta'ala. Nampak? Tak ada sesuatu. Allah Ta'ala pun dah berfirman tidak ada sesuatu pun yang seumpama dengan Allah Ta'ala. Tak ada siapa-siapa yang boleh sama dengan Allah Ta'ala. Kalau terlintas dalam kepala, dalam hati Allah Ta'ala macam ni, Allah Ta'ala sujud macam ni, macam ni, macam ni. Nampak? Yang tu bukan Allah Ta'ala. Selagi mana kita fikir apa? Ya Allah Ta'ala macam ni, macam ni. Faham? Faham? Kalau kita fikir kita fikir Allah Ta'ala tu macam ni, macam ni, mesti gila ni orang ni. Boleh gila. Sebab dah Allah Ta'ala bukan jirim. Macam mana bukan jirim? Lama-lama boleh jadi gila orang tu. Faham? Boleh. Atau dalil di atas yang demikian itu baharu alam ini. Baharu alam ini yakni seperti baharu alam ini yakni Allah apa dia? Baharu alam ini. Jikalau Allah Ta'ala itu baharu, mesti dia berkehendak kepada orang yang menjadikan dia. Macam alam ni. Alam ni berkehendak kepada orang yang menjadikan dia, iaitu siapa yang membuat alam ni? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menjadikan alam ini. Jadi alam ini berkehendak kepada Allah Ta'ala untuk dia ada. Adapun Allah Ta'ala tu tidak berkehendak kepada sesiapa yang untuk dia ada. Allah Ta'ala tu qadim, tidak didahului oleh tiada. Jikalau Allah Ta'ala itu baharu, mestilah dia berkehendak kepada orang menjadikan dia. Lepas tu orang menjadikan dia tu berkehendak kepada orang yang menjadikan dia. Nampak? Kat situ dah jadi tasalsul. Jadi bila tasalsul mustahil. Faham? Huwa tatabi'ul asya'a wahidun ba'da wahidun ila ma nihayatah. Nampak? Ialah sesuatu yang satu selepas sesuatu. Satu yakni orang ni menjadikan ni, orang ni menjadikan ni. Selepas satu sehingga tidak ada penghujung. Itulah tasalsul. Lazimlah kalau macam tu dia jadi tasalsul. Kelima, wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tetap dan sabit wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsi. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Allahu a'lam bishawab. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sebab kita duduk lagi dalam mengingatkan lidah.
Wahal yakubbun nasa ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Artinya, ni hadis daripada Nabi SAW, diriwayat oleh Imam Tirmizi daripada Muaz radhiyallahu anhu. Dan hadis ni hadis yang sahih. Nak tahu hadis tu sahih, dia salah satunya ialah berhubung sanad. Lepas tu perawi dia tidak ada syak, yakni tidak ada, perawinya mesti tidak lupa. Dan perawinya tidak ada syaz, yakni syaz tidak membuat dosa kecil ataupun dosa besar. Lagi itu dia punya rawi tu mesti adil, dan dia punya penghafalan tu mesti cekap juga. Faham? Itulah nak tahu hadis sahih dan hadis tak sahih. Itu dah pembincangan mustalah hadis lah. Ini kitab tasawuf. Berhubung sanad yang ni, contoh Muaz, contoh kita bubul lah, contoh apa pun. Sanad Ali bersanad dengan Abu bersanad dengan Bakar bersanad dengan Umar. Sanad tu dia berhubung. Faham? Itulah sanad. Kalau terputus sanad, yakni Ali berhubung dengan Umar, lepas tu dia bang Umar. Nampak? Dia bang Umar, tu tak berhubung sanad lah namanya. Nanti tau. Tak silap dia mula. Apa ingat? Wahal yakubun nasa ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Artinya, dan tiada sebab Tidak. mensebab Dah, minum air. Minum air. Minum air. Minum air. Minum air. Artinya, dan tiada mensebabkan akan manusia atas muka mereka itu atau atas hidung mereka itu, melainkan barang yang berkata-kata mereka itu dengannya, dengan apa, dengan mensebabkan akan manusia atas muka mereka itu atau atas hidung mereka itu, melainkan barang yang berkata-kata. Dah, air nak ubang. Dan jika ada perkataan itu yang harus, yakni yang harus, yang tiada berfaedah. Nampak? Bila perkataan tu yang harus, yakni mesti dia tak ada faedah. Sebab harus dia cakap, tak ada faedah pun. Perkataan yang harus, perkataan yang harus macam duduk sembang, harus je sembang. Dah. Maka padanya membuat pekerjaan bagi malaikat kiraman katibina dengan barang yang tiada kebajikan padanya, dan mengirim surat kepada Allah Ta'ala yang tertulis di dalamnya perkataan yang sia-sia. Nampak? Bila kita sebut akan perkataan yang tidak berfaedah, nanti malaikat kiraman katibin dia catat
di dalam buku dia catat yang kita cakap yang sia-sia tu, dan dia bagi kepada Allah Ta'ala. Nampak? Dan membacanya Allah Ta'ala itu dan membacanya malaikat itu di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Nampak? Nanti malaikat kiraman katibin yang mencatatkan perkataan yang sia-sia yang kita cakap tu, dia akan baca di depan Allah Ta'ala. Si fulan bin si fulan, ni dia punya cakap ni pada hari kiamat. Nanti dia akan baca depan Allah Ta'ala. Pada ketika huru hara yang sangat besar lagi, pada ketika lapar dan dahaga dan bertelanjang. Nampak? Pada ketika nanti ke hari kiamat tu huru hara. Sebab manusia dekat dalam dunia ni akan berkumpul kat situ untuk hisap, untuk buat kira-kira dia punya amalan di dunia ini. Nampak? Bersangatan lapar, pada ketika lapar dan dahaga. Nampak? Dahaga dan lapar dan bertelanjang. Yang ni bertelanjang, dia ikut amalan orang. Ada amalan orang dia pakai pakaian, ada yang tak pakai, dia pakai baju, ikut amalan orang. Nanti kat sana seumpama senjengkal matahari duduk atas kepala kita. Ada yang berpelus dekat buku lali, ada yang sampai siku, ada yang sampai dada, ada yang dah lemas. Nampak? Dekat nak tunggu hisap pun dah kena ni dah, azab. Nampak? Dia cakap ikut amalan masing-masing. Fasal yang keempat pada menyatakan perut. Baca sikit lah ni. Fasal yang keempat pada menyatakan perut. Perut. Ni lidah dah habis. Kemudian lidah dah habis. Apa lagi? Telinga dan badan. Badan tu anggota. Yang ni anggota. Ni mata, telinga, lidah. Ini fasal yang keempat ialah perut. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia Allah Ta'ala itu bagi engkau akan perut. Allah Ta'ala bagi kita menjadikan perut itu untuk kita ada beberapa faedah. Kerana beberapa faedah yang bangsa agama dan beberapa faedah yang bangsa dunia. Yang ni bangsa agama, yang ni kita boleh kegunaannya untuk agama, untuk sebelum ni dia letak bahasa faedah yang bangsa akhirat. Yang ni dia letak bangsa agama pula. Dia ubah sikit. Adapun faedahnya perut itu, yang bangsa agama, maka memberi oleh perut itu akan segala badan akan bantuan daripada yang berubah di dalamnya badan itu daripada makanan kepada darah. Nampak? Bila dalam perut ini dia memproseskan makanan itu. Dia proseskan makanan tu. Lepas tu bila dah proses, makanan tu lah yang menjadi darah kita, menjadi darah daging kita. Nampak? Dan kepada air mani, daripada makanan tu lah menjadi banyak air mani. Yang dengan dia air mani tu mendapat anak.
dan berkekalan oleh manusia. Nampak? Bila dah mendapat anak dan berkekalan oleh manusia, maka dengan sejahtera segala anggota perut seperti jantung, dan limpa dan paru-paru dan perut besar. Yakni sejahtera tu sihat. Nampak? Sejahtera yang tinggal daripada badan, daripada segala penyakit yang menegah, daripada menunaikan segala ibadah dengan sempurna. Tinggal daripada segala badan. Bila perut tu dah rosak, macam dia tak boleh proseskan makanan, yang ni kita tak boleh buat ibadah dengan sempurna. Nampak? Contoh, kita sakit perut, lepas tu bila dah sakit perut, sakit kaki, masalah, sakit tangan. Nampak? Semayang yang eloknya semayang diri. Bila dia sakit perut, lepas tu kemudian sakit kaki, masalah, dia kena semayang duduk. Nampak? Tak buat ibadah dengan sempurna lah. Asalnya nak sempurna, biar semayang berdiri. After kan. Dan adapun faedahnya perut itu yang bangsa dunia, maka menyempurnakan kesedapan segala makanan dan minuman, yakni bila ada perut ni, dia boleh merasakan kesedapan makanan. Yang ni bila dah makan sedap-sedap, dia akan rasa kenyang. Adapun kalau yang orang macam kena tepuk perut tu, bila makan keluar terus, itu kesian lah kat orang macam tu. Dan dapat rasa minuman dan lima. Kerana ketiga-tiganya yang misal tadi itulah adalah ia pada ketika sihat perut. Bila nak rasa kesedapan makanan, minuman, itulah waktu sihat perut. Kalau dah sakit perut, makan tak lalu, minum pun tak lalu, bubuhlah apa lamb chop ke, chicken chop ke, apa chop semua chop. Tak ada rasa nak makan pun kalau dah sakit perut. Dan bermula mensyukurkan nikmat perut ini, memeliharanya perut ini daripada makanan yang haram dan yang syubhah. Makanan yang haram dan syubhah. Jangan makan, yakni kena memelihara, jangan makan makanan yang haram dan syubhah. Sebab apa? Perut ni dia memproseskan darah, faham? Tadi dia sebut kan, memproseskan darah dan daging. Nampak? Bila dah memproses, dia jadi dah daging. Artinya yang tiada diyakinkan akan halalnya. Yakni syubhah tu artinya yang tiada diyakinkan, yakni tak yakin benda ni halal ke haram, halal ke haram, halal ke haram. Dan tiada diyakinkan akan haramnya. Nampak? Dia duduk syak, halal ke haram, halal ke haram. Jadi seeloknya tak payah ambil lah. Kalau dah halal haram tu, seeloknya tak payah ambil. Dan memeliharanya yang perut itu daripada bersangatan kenyang. Kalau kita bila makan, jangan makan sampai kenyang, makan sampai nak hampir-hampir kenyang. Sebelum kenyang kita dah kena berhenti. Nanti bila dah kenyang sangat, dia jadi so'ong lah. Nak buat, nak semayang pun malas, nak bangun pun malas. Bila dah terlalu kenyang, faham? Maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau memelihara perut itu daripada yang haram dan syubhah.
dan yang syubhah kerana 3 perkara. Nampak? Ini daripada kena melihara engkau daripada makanan yang syubhah dan makanan yang haram. Kerana 3 perkara, kerana ada 3 perkara. Nampak ilat dia kerana ada 3 perkara. Pertama, perkara yang pertama itu kerana takut daripada siksa api neraka. Telah berfirman Allah Ta'ala, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Wallahu a'lam bissawab. Ilaihi marji'un. Assalamualaikum. Satu.